Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Dr. Hazlin dari Jabatan Sains Biologi dan Bioteknologi FST UKM, dan hari ini kita akan membuat satu eksperimen yang bernama kolom Winogradsky. Kolom Winogradsky ini dicipta oleh seorang saintis yang bernama Sergei Winogradsky yang membolehkan kita mengkaji dan melihat pembentukan komuniti mikroorganisma yang hidup di persekitaran. Mikrob memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan keadaan ekosistem bumi ini terjaga. Mikrob adalah ejen utama kita biogeokimia, di mana unsur seperti karbon, nitrogen, sulfur, oksigen digitar dan diubah bentuk dari satu sebatian ke sebatian lain dalam ekosistem. Jadi melalui pembinaan kolom Winogradsky ini, kita dapat melihat pembentukan sebahagian daripada kumpulan mikrob yang mengawal kita biogeokimia ini. Jom kita mulakan. Mari kita lihat bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat kolom Winogradsky. Yang pertama, tanah yang berlumpur atau berair. Tanah ini boleh diperoleh dekat dengan kolam, tasik, paya dan sebagainya. Tanah ini adalah sumber utama mikrob untuk pembinaan kolom ini. Yang kedua, air dari tempat yang sama kita ambil tanah tersebut. Seeloknya jangan guna air pipe kerana takut kandungan dalam air pipe itu akan mengganggu pertumbuhan komuniti mikrob. Seterusnya, bekas lot sinar dari kaca atau plastik seperti balang kaca ataupun botol air yang nak dibuang. Lebih tinggi bekas yang kita gunakan tu lebih bagus ya. Kalau kita guna botol plastik yang terbuang, kita perlu potong botol tersebut. Jadi kita perlukan gunting atau pisau serta pembalut plastik dan getah ya untuk tutup di bahagian atas botol yang telah dipotong itu. Seeloknya kita gunakan sarung tangan untuk buat eksperimen ni. Kemudian kita juga ada kertas atau daun yang telah dicarik dan dipotong kecil-kecil. Kertas-kertas dan daun-daun ini berfungsi sebagai sumber karbon bagi mikrob. Selain itu, kuning telur yang telah direbus sebagai sumber sulfur kepada mikrob. Dan kita juga boleh gunakan kulit telur sebagai sumber karbonat. Setelah bahan-bahan kita dikumpul, mari kita bangunkan kolom Winogradsky. Di dalam bekas yang mengandungi tanah berlumpur, masukkan kertas, tisu atau daun yang telah dipotong kecil-kecil dan gaul bersama tanah sehingga sebati. Lebih kurang 2 atau 3 genggaman kertas, daun atau tisu pun sudah memadai. Kemudian masukkan kuning telur rebus dengan menghancurkannya terlebih dahulu dan gaul bersama tanah. 1 kuning telur pun sudah cukup ya. Setelah itu, hancurkan juga kulit telur dan gaul bersama tanah. Kalau ada ranting ataupun batu-batu ya dalam sedimen ni, dalam tanah ni, seeloknya dibuanglah. Dalam botol yang telah kita potong tadi ya. Kalau ada botol yang lebih besar, elok guna lebih besar lah. Ini daripada rumah saya. So, ini yang saya gunakan saja. So, kita potong sebelum lengkung yang botol ni ya, supaya dapat flat ya. Dan kita akan, nanti kita akan masukkan sedimen dan kita akan tutup dengan pembalut plastik. Setelah kita gaul semua bahan kita tadi, masukkan tanah yang digaul ke dalam bekas kaca atau plastik. Lebih kurang kira-kira separuh atau lebih sedikit daripada separuh isi padu bekas. Kemudian, masukkan sedikit air dan tinggalkan sedikit bahagian atas bekas untuk udara. Jika menggunakan botol plastik, tutup dengan pembalut plastik dan getah. Untuk memastikan pengudaraan berlaku, boleh cucuk-cucuk sedikit di bahagian atas pembalut plastik. Bagi bekas yang mempunyai penutup, jangan tutup terlalu rapat supaya udara boleh masuk dan keluar. Semasa menjalankan eksperimen ini, ada beberapa langkah keselamatan yang perlu diambil kira. Pertama, sentiasa praktikkan kebersihan sepanjang eksperimen. Basuh tangan sebelum dan selepas mengendalikan bahan-bahan. Kedua, pastikan kolom Winogradsky anda jauh daripada kawasan penyediaan makanan untuk mengelakkan pencemaran makanan. Dan juga, jangan sentuh muka atau mulut semasa eksperimen yang dijalankan untuk mengelakkan kemungkinan terdedah kepada mikroorganisma dari persekitaran. Okey, alhamdulillah telah siap kolom Winogradsky kita. Jadi lepas ini boleh letakkan kolom ini
berdekatan sumber cahaya, contohnya di luar, dekat dengan tingkap ataupun dekat dengan lampu meja ya. Tapi jangan letakkan di tempat yang terlalu terik lah, kerana kalau tidak ia akan mungkin membunuh sebahagian mikrob ya kalau terlalu panas. Jika anda ingin lihat kesan cahaya terhadap kolom Winogradsky ni, boleh buat 2 kolom atau lebih ya. Satu kolom boleh letak di berdekatan dengan sumber cahaya ya, contohnya di tepi tingkap, dan satu lagi kolom boleh letak di tempat yang gelap ataupun boleh balut kolom tersebut dengan aluminium foil supaya cahaya tidak masuk. Kami berharap video ini dapat membantu anda membina kolom Winogradsky anda sendiri. Sama-sama kita berkongsi dan berbincang hasil yang kita peroleh nanti. Selamat mencuba.